Okay. Pagi dan welcome to our Teppanyaki untuk minggu yang baru dan minggu ini sudah minggu nak closing. So ada siapa di sini sudah settle? Sudah settle you punya target bulan ini ada tak? Bulan 2 adalah bulan yang awesome. Banyak insentif dan yang pasti bulan 2 sales mesti meletup. Kenapa? Siapa boleh jawab Sifu kenapa sales bulan 2 mesti meletup? Tahu tak? You orang tak tahu semua. Betul-betul tak tahu ke atau pura-pura tak tahu? Siapa tahu? Kenapa bulan 2 mesti adalah bulan yang meletup? Yes, Afika, naik harga. Okay, so bulan depan kita ulang sekali lagi. Bulan depan harga produk akan naik 5%. 5%. So bermakna kalau bulan ini ada siapa-siapa yang ada restock ke, ada simpan produk ke, semua ke. So bulan depan automatically you akan untung 5%. So Sifu bukan saja seorang business owner, tapi Sifu juga seorang investor, okay? Bagi investor 5% adalah satu return yang sangat bagus. Yang you mungkin you mau dapat 6 bulan, baru 1 tahun, ada orang 1 tahun baru boleh dapat 5% return. Tapi di Forever Living, you tinggal berapa? You tinggal 8 hari saja. So 8 hari, kamu sudah boleh dapat 5% return on your product. Ini pasti ini garanti ini bukan dijangka ini bukan dijangka. Ini adalah garanti garanti akan untung lagi 5%. So Sifu harap you orang semua di sini kena pandai ambil kesempatan ini. Okey, ambil kesempatan ini untuk kalau ada customer panggil cepat-cepat beli. Kalau tak ada kita restock untuk bulan depan, bulan akan datang kita buat lebih banyak profit, lebih banyak untung lagi kita boleh buat. So dan sepanjang minggu ini, minggu yang lepas, so memang sangat excited sangat excited. Kita ada 5 majlis success celebration dijalankan serentak 5 minggu yang lepas. So Sifu hanya sempat sampai ke 1 lah because banyak pada masa yang sama. Okay, kita ada di KB, Kota Baru. Lepas tu ada di Utara, Penang. Lepas tu ada di KK, Kota Kinabalu. Lepas tu ada di JB, Johor Bahru. Dan ada satu di KT, Kuala Terengganu. So kita ada 5 majlis dijalankan serentak. Okay, itu semua adalah because kenapa? Because kita ada sistem. Because kita ada leader yang committed yang boleh jadi celebration master di setiap region. Dan ini kerja ini akan memudahkan FBO pada masa akan datang. So jika you ada downline di mana-mana daerah ke, okay, kalau you boleh sampai itu yang terbaik lah. Kalau tak boleh sampai pun kita ada event yang tersedia, you boleh jemput mereka datang. Yang achiever. So ini adalah satu leverage. Kita belajar leverage, bagaimana guna leverage ini untuk buat duit banyak. Okay, untuk bina rangkaian. So Sifu sempat pergi ke KT, Kuala Terengganu. Dan Kuala Terengganu ada dalam saya rasa ada dalam ramai juga. So achiever dia ada dalam 46 46 sijil Sifu telah sampaikan kepada achiever. So adalah antara majlis yang paling ramai achiever. Sifu tak sangka orang cakap ini center tak ada, so orang nak tak niaga ke semua ke. Bagi Sifu saya cakap
Paling ramai tau, achiever paling ramai. So bermakna apa? Bermakna ada orang yang tidur, masih ada orang yang terus jalan. Terus lari, bukan jalan tau, terus lari. Itu sebab bila era reborn datang, apa yang kita boleh tengok boleh tengok paling banyak adalah apa? Sepanjang you jalan. Okay, ia akan nampak ada banyak anak tengah tidur. Tidur mana? Tidur bawah pokok. Okay, tak kira you laju ke tak laju lah. Walaupun you kura-kura ke, you merangkak saja ke. Okay, ingat. Okay, you jangan jangan belajar dengan itu anak. Jangan sama-sama tidur. Tengok orang tidur pun you nak tidur. Jangan. You tengok anak tidur, you teruskan perjalanan kamu. Teruskan. Laju ke lambat dia teruskan. Pasti ia akan menang. Pasti ia akan sampai. So itu adalah satu era reborn punya signal. Era reborn punya signal. Okay, you orang akan nampak Mia. You jangan risau tak nampak anak. Banyak anak yang akan nampak. Okay. Dan Sifu dekat success celebration pun ada leader tau. Ada leader lama. Leader lama. Yang sengaja datang tau. Sengaja datang. Travel 2 jam. Sengaja datang nak jumpa Sifu dekat Kuala Terengganu. Dan bila kita sembang, kita cakap, okay. So Sifu boleh rasa lah, boleh rasa leader yang tidur, yang tinggalkan bisnes 5 tahun yang dulu, okay. Mereka sangat regret lah, sangat kesal. Sangat kesal. Dia kata, ayah, kenapa I tinggalkan? Kenapa I tinggalkan forever? I pergi buat macam-macam. Ada orang yang mungkin you terpengaruh. You tengok sini, tengok sana. Ada orang datang tunjuk you, I untung sini, ini company baru, ini produk baru. So you sudah kena cuci you punya otak. Cuci. Sudah kena brainwash. You rasa itu peluang yang baru. Peluang yang best. Tapi bila you pergi, semua kena trap. Semua kena trap. Lepas tu dia orang struggle. Wah, sangat sakit. Bukan sakit sekejap tau, sakit 5 tahun. 5 tahun dia tengok pandang. Dia nampak kawan-kawan yang sama satu zaman dengan dia. Hari ini di Forever Living semua sudah digelar jutawan. Tapi mereka masih struggle. Because kenapa? Because mereka buat satu keputusan yang salah, satu decision yang salah bagi join company lain. Okay? So itu adalah satu lesson Sifu nak you orang semua kena belajar. Okay? Kadang-kala kita belajar, kita tak perlu belajar dari kesilapan sendiri. Betul tak? Kita boleh belajar dari kesilapan orang lain. So kalau orang lain sudah buat ini, lepas tu dia balik, dia cakap tau, dia sharing, dia cakap. Sampai sepanjang air dalam beberapa buah company, okay, company yang bayar saya paling tinggi bonus, okay, you tanya dia, mana satu? Masih Forever. Walaupun dia cakap, I dekat mana, dekat A ke B ke C ke, I untung banyak ke, I buat banyak, tapi kalau you tanya dia, di mana you dapat bonus yang paling tinggi? Okay, jawapan dia, mesti Forever. Dan you tanya dia satu soalan lagi, di mana you dapat insentif treat yang paling mewah, paling bagus punya. Okay, dia pun akan jawab Forever, walaupun dia sudah pergi mungkin, I tak tahu, mungkin sudah pergi 3 ke 4 ke company. Tapi kalau you banding, you boleh nampak. Itu beza dia. So you tak boleh jumpa satu platform yang lebih baik daripada Forever lagi, because we are the most beautiful business on earth. Bisnes yang paling cantik dekat dunia. You mau cari apa lagi? Sifu nak tanya. Betul tak? You tengok Sifu sudah tahu. Jangan tengok itu mentor-mentor lah yang main-mainnya. Kenapa you mau pergi luar cari itu guru? Cari itu mentor yang main-main. Betul tak? Buat bisnes 10 tahun lompat 8 company. Buat apa you mau cari itu mentor yang suka lompat sini, lompat sana. Yang macam nampak macam canggih saja. Betul tak? You mau ikut satu mentor yang yakin dan setia. Bukan mentor yang lompat sini, lompat sana.
Kalau kita tak mau cakap bisnes dululah. Kalau kita pilih mentor pun salah, macam mana you mau berjaya dekat bisnes? Fikir. Sifu nak you orang hari ini fikir sikit. Pakai kita punya otak, fikir sikit. Betul tak? Kalau kita nak berjaya, jangan cakap bisnes. Pilih mentor pun salah. Macam mana kita nak berjaya? Betul tak? Sifu bukan cakap Sifu sangat berjaya. Dan Sifu baru buat 3 tahun, 5 tahun. Sifu guna 25 tahun untuk buktikan ini platform yang terbaik. Faham tak? Kita bukan macam guru atau mentor dekat luar. Dia baru buat 2 tahun, dia cakap ini terbaik. Lepas tu, 2 tahun kemudian you jumpa dia, lain company, dia cakap lain company yang terbaik. Buat apa you mau ikut mentor macam ini? Betul tak? Kalau mentor lompat-lompat, itu sudah jadi sikap dia. Dengar baik-baik, itu adalah sikap leader itu. Sikap itu, dia tak mudah nak ubah dia. Dia tak mudah. Betul tak? Dia punya pattern mau lompat, dia sudah biasa lompat lah. Betul? You panggil kata jalan boleh tak? Boleh kata. Ada pernah tengok kata jalan tak? Kartun adalah. Kartun itu kata boleh jalan lah. Betul? Dia sudah biasa lompat, dia mesti lompat lah. Faham tak? Jalan, tunjuk, jalan sikit. Dia tak boleh jalan. Dia mesti lompat dia. Faham tak? That's why you mesti kena faham tau. Kena faham. Bagaimana you mau cari. Itu sebab Sifu cakap, you tengok. Penyakit yang ada pada network marketing, 2 saja. Faham tak? 2 saja penyakit. Yang paling susah kita, paling susah yang ramai leader tak boleh faham, 2 penyakit saja. Ya penyakit itu malaskah itu senang nak faham. Itu tangguh masa itu senang nak faham. Tapi ada 2 penyakit leader susah mau faham. Penyakit nombor 1 adalah penyakit 5,000. Dia pun tak tahu ini penyakit datang dari mana. Bila untung 5,000 sudah jadi selesa. Betul tak? Lepas 5,000 sudah bangun sampai 10,000 datang sekali lagi. 15,000 income datang sekali lagi. Ini penyakit dia datang setiap kali 5,000 dia datang. Dia tidak akan hilang dia. So you kena faham sebagai seorang leader, you mesti kena faham. Ini penyakit dia datang semula jadi. Faham tak? That's why you selesa bukan orang buat you selesa. You sendiri yang selesa. Siapa buat you? Adakah Sifu buat you selesa? Atau upline you buat you selesa? Atau downline you buat you selesa? Tak ada. Atau sideline you buat you selesa? Tak ada. Itu semua adalah kamu sendiri yang letak penyakit. Yang ambil penyakit itu masuk di badan. Itu first. Penyakit 5,000. Sifu tulis dalam buku 1 juta bukan wang. Tapi ada penyakit nombor 2. Nombor 2 Sifu tak masuk dalam buku 1 juta bukan wang. Sifu cakap terlupa. Sifu lupa masuk dalam buku 1 juta bukan wang. Ini penyakit. Ini penyakit baru-baru saja lepas COVID. Kita nampak penyakit ini. Penyakit apa? Itu adalah sihir emosi. Tiba-tiba ramai leader kena sihir tau. Kena sihir. Kena sihir emosi. Dia kata, Sifu sekarang tak jadi. Mau cakap GP pun tak boleh sponsor VIP. Pun tak erti lah. Mau cakap macam mana Sifu? Itu GP mau cakap apa dulu? Mau cakap produk dulu ke? Mau cakap konsep dulu ke? Mau cakap ini dulu? Sampai 5 langkah pun lupa tau. 5 langkah pun sudah lupa. Mau buat apa Sifu? Kau Sifu. Macam mana I sudah tak tahu. I punya skill semua hilang Ilmu MLM satu yang sudah capai Eagle, capai CBM sudah jutawan boleh lupa dia punya skill boleh lupa. Itu apa? Saya bagi tahu you. Itu sihir emosi. Itu sihir datang dari mana? Sama juga. Itu sihir sendiri yang buat. Tak ada orang buat dia. Tak ada kawan kah, sideline kah, upline kah, downline kah. Tak ada. Itu sihir pun sendiri buat sendiri. Macam sendiri buat Jambi sendiri cakap, I sudah tak boleh GP. I sudah tak dapat sponsor orang. I sekarang tak jadi. I punya GP. Betul. Itu sihir. Okay. Ramai orang kenapa kena penyakit ini? Because
dia suka tengok benda yang tak baik. Dia suka tengok benda yang tak baik dan dia suka banding. Banding 1 tahun 1 tahun. Banding bukan bukan tak baik. Banding baik. Sifu pun banding. Tapi you banding, you kena berhati-hati. Ada orang dia banding. Dia buat sihir sendiri. Faham tak? Dia tengok dia banding dengan last year. Ayo, ini tahun I jatuh banyak dia buat sihir sendiri. Okey? Dalam network marketing, ingatlah, network marketing kita tengok burata. Kita bukan tengok 1 tahun banding 1 tahun. Kita tengok burata. Dan baru-baru ini ada ramai leader hantar dia punya CP 58 bagi Sifu. Hantar bagi Sifu. Sifu, tengok ini tahun punya. I punya CP 58. Maksudnya last year lah. I make income berapa. So bila Sifu tengok, ada jatuh. Tapi Sifu bagi tahu dia, you macam mana jatuh pun, you masih siling kepada orang lain. You faham tak? Contoh you last year you pegang income 700 lebih ribu. Ini tahun you pegang income 600 lebih ribu. So kenapa you mau sedih? Sifu tanyalah, kenapa you mau kecewa? You 700 ribu, 600 ribu itu sudah 1.3 juta. Orang mau kerja 10 tahun pun belum sampai tau. 10 tahun pun belum sampai 1.3 juta. Ada kerja 20 tahun pun belum sampai 1.3 juta. You 2 tahun sudah 1.3 juta. Bagus ke tak bagus? You bayangkan pada 8 tahun yang akan datang you di Forever Living tak ada income, kosong income you. Okay, you ikut burata, you masih setiap tahun 130 ribu. Yes or no? Betul tak semua? Kalau 8 tahun you tak ada income. Tapi you kalau bahagi 10 tahun, you masih 130 ribu satu bulan. 130 ribu bagi ramai orang, baik ke tak baik? Baik, tunjuk, tulis dalam chat room. Siapa rasa sangat best kalau 1 tahun I boleh dapat 130 ribu income saya? Best, tulis 1. Tulis 1. You rasa sangat best, tulis 1. You nampak tak? Orang yang tulis 1, dia nak pun belum capai lagi. Betul tak? You yang sudah capai 2 tahun, sudah capai 10 tahun income, betul? You tengok. Buat apa? Sifu nak tanya you. Apa sebab kita nak letak sihir emosi kepada diri sendiri? Kenapa mau bodoh sangat? Betul? Kita cakap betul. Betul you cakap. Betul. Tak perlu. Kita buat. Orang nak pun tak dapat. Kalau nak kena sihir bukan kita. Itu orang tulis satu belum capai. Itu yang kena sihir. Bukan you yang sudah capai kena sihir. Yes or no? Dengar baik-baik. That's why Sifu nak bagi tahu you orang, you buat Forever Living, you kena trust the process. You kena percaya kepada proses ini. Kalau kita sudah atas platform yang betul, kita buat sepanjang perjalanan kita, mesti ada naik turun. Faham tak? Jalan pun ada naik turun. Naik bukit, turun bukit. Betul? Dia mesti ada naik turun. Tapi yang penting, itu kita punya hala tuju, kita punya malamat, kita nak sampai ada di depan. Kita terus jalan saja. Naik turun itu proses dia. Bro, you have to trust the process. You jalan saja. Tapi sepanjang jalan sama juga, ia akan tengok ada yang kena sihir. Dia tidur bawah pokok. Ada. Tidur bawah pokok. Ada orang tanya Sifu, apa pasal you boleh tuduh ini bisnes 25 tahun. I tak nampak Sifu pergi buat bisnes lain. Okay, Sifu nak tanya you. You tahu tak apa tujuan kita buat Forever? Siapa tahu? Tulis dalam chat room. Apa tujuan you nak buat Forever Living? Apa tujuan? Cakap. Kenapa you masuk dalam network marketing? You tak pergi kerja. You tak kerja sebagai engineer. You tak kerja sebagai doktor. Kenapa you buat Forever Living? You buat network marketing. Tulis. Tujuan you. Tulis. Ada tulis financial freedom, ubah nasib, health freedom, health wealth freedom, nak bersama keluarga. Very good. Very good. Very good. Health wealth freedom adalah kita punya apa? Kita punya misi.
Tapi Sifu hari ni, Sifu nak bagi tahu you. Sifu nak bagi tahu you apa tujuan Sifu buat forever living. You boleh dengar. You dengar apa tujuan Sifu. You kalau sudah dengar Sifu bertujuan, mungkin you rasa itu pun tujuan kamu juga. You faham tak? Apa tujuan Sifu buat forever living? Sampai 25 tahun. Okay, Sifu bagi tahu you hari ini. Saya bagi tahu you. You tahu tak? Bila kita Sifu pernah kerja. Sifu pernah kerja dari pagi 8.30 sampai 6. Every day. From day to night. Setiap hari buat kerja. Dan Sifu pun pernah buat sales. Sifu pernah jual insurance. Sama Sifu pernah jual unit trust. Okay, sales pun pernah buat. You tahu tak? Bila kita buat kerja ini, kita makan gaji, kita buat bisnes sendiri, kita buat jadi salesman, bagi sales, apa-apa pun sales. Kita macam apa tahu? Kita macam dalam itu laut. Kita macam berenang dalam laut. You tahu berenang macam laut, kita mau kuat itu kaki mau pukul, tangan mau buat. You tahu tak? Lepas tu yang paling struggle adalah apa? Adalah dalam air dia tak ada oksigen tau. Betul tak? You lepas renang tiba-tiba you kepala mau naik atas tau. You mau ambil oksigen takkan you mau mati lemas, betul tak? Cepat you mau turun balik, kepala mau turun balik. Lepas tu renang dah, you mau naik balik. Mau ambil oksigen. Siapa rasa sangat suka ini kehidupan? Kehidupan kerja wang. Suka tak? Siapa suka? Tulis me dalam chat room. Siapa suka kehidupan kerja wang? Renang. Tiap-tiap hari kado dengan suami. Kado dengan isteri. Kenapa? Wang tak cukup. Ada tak? Adakah you orang tengok orang bercerai kerana tak ada wang? Orang kado kerana tak ada wang? Ada? Pernah tengok tak? Ada tengok? Ada Semua ada Kenapa? Itu adalah kehidupan kita. Struggle. Sifu pun macam itu. Mau ambil oksigen. So kita buat for living, Sifu ada satu tujuan saja. Sifu nak naik tebing. Nak naik atas tebing. I boleh baling atas tebing, itu oksigen no limit. Faham tak? I tak perlu kepala turun naik, tak perlu. I main kepala atas saja. Wah. Betul? Tak perlu struggle. Oksigen no limit. Siapa mau ini? Tulis yes. Siapa mau macam ini? You punya tujuan sama dengan Sifu. You mau dapat oksigen no limit. Tak perlu. Mau dapat no limit punya. Okay? So itulah tujuan. Faham tak? Itulah tujuan kita buat forever living. Buat apa you mau tanya Sifu? Sifu, kenapa you ada wang you tak buat bisnes lain? You tak buka ini, buka itu. I cakap, buat apa I mau terjun balik dalam laut? You orang tak masuk akal, faham tak? Sifu sudah naik atas tebing, sudah dapat oksigen yang no limit. Buat apa I mau terjun balik laut lah? Mau macam ini lagi. Betul tak? Kalau you mau macam ini, bermakna you tak faham apa tujuan you buat forever living. Ada orang dia tak pandai. Dia cakap, I buat forever living, I mau untung banyak wang, lepas tu I mau terjun balik laut. Faham apa maksud Sifu? I mau untung banyak duit, lepas tu I mau buka satu bisnes, I mau terjun balik laut. I cakap, you tak ada kerja nak buat ke, kawan? Kalau you buat for a living, you sudah naik atas tebing, you enjoy your life lah. You pergi tolong lebih ramai orang naik tebing. Faham tak? Tolong. Siapa nak naik tebing? Tulis me dalam chat room. Tulis. Siapa nak naik tebing? Nampak? Tengok itu orang tulis me. You pergi tolong mereka naik tebing. Buat apa pergi buat bisnes, buka bisnes baru. Betul tak? Tolong ini semua. Me dalam chat room ini. Tolong mereka naik tebing. Kalau you sudah naik. Buat apa you mau terjun balik ke laut? Tak ada kerja nak buat lah. Faham tak? That's why you orang kena pandai. Kalau you sendiri pun tak tahu kenapa I buat for a living. You tak ada tujuan. You buat, I mau untung banyak. Kenapa I mau untung banyak duit? Kerana I mau buat bisnes lain. Ini otak tak betul lah. Ini dia tak faham kenapa tujuan. Dia nak naik tebing, lepas tu mau terjun balik ke laut. Itu sudah jadi tak pandai. Faham?
Itu sebab Sifu sentiasa kata, itu orang yang nak pergi sana, I cakap. You sudah jumpa tempat yang betul, you gali saja. Itu lubuk emas ada di sini. Betul tak? You gali 6 kaki dah jumpa, gali 10 kaki. 10 kaki dah jumpa, gali 20 kaki. Itu saja. Jangan pergi cari lubang lain. Ini gali-gali belum jumpa emas ya, you pergi. Terjun laut. Pergi. Cari lubang yang lain. Itu lubang tak pasti ada emas. Betul, you pergi gali-gali. Lepas tu 5 tahun Sifu datang tengok, oi, sudah gali 20 lubang. Satu lubang pun tak jumpa emas. Faham tak? Sudah 20 lubang dia gali tau. Satu lubang pun tak jumpa emas. Kenapa? Because dia tak yakin, dia tak setia. Okay? Dia tak nampak ini. Ini tempat dia. Ini tempat yang lubuk emas. Yang you mau gali, mau konsisten, mau yakin dan setia, mau disiplin dan bersabar. Itu semangat tak boleh kalah. Teruskan saja, itu saja. Terus, misi sampai tebing. Jangan, sudah sampai ke tebing, you kostan. Betul? You pusing kiri, pusing kanan, you tukar you punya hala tuju. Mana boleh sampai tebing? You masih dalam laut, masih masih macam itu. Sampai you mati. Sampai you habis tenaga, mati lemas. Dalam laut, mati lemas. Faham tak? Desa hari ini, Sifu nak you orang faham konsep ini. You faham konsep ini, you tak akan gagal dalam business forever. Okay? Okay? So hari ini Sifu share sini, ini untuk kamu semua. Tahun reborn, Sifu nak bawa Sifu main MDM 28 orang nanti dekat annual dinner. Sifu akan bawa kita main MDM pergi satu island. Awata Island nak reborn dekat sana. Siapa nak tengok, cepat beli tiket annual dinner, okay? You tak beli tiket, tak dapat tengok lah. So MDM semua tanya, mana Sifu nak pergi pulau mana? Nantilah you datang annual dinner, you tahu lah. You tahu lah, okay? So itu penting. Cepat. Kita tinggal tak banyak tiket. Tapi Sifu nampak adalah Najas malam pun tambah 2. Ada. Sekarang ada loose tiket lah. Cepat beli, okay? Cepat tempah, okay? Okay, so seterusnya Sifu nak jemput kita punya leader untuk buat sharing. Yang ini yang ada join celebration majlis success celebration. You boleh sharing kalau you join mana-mana, okay? So first kita nak jemput Kok Sun. Yes, Kok Sun. Halo, selamat pagi semua. Pagi. Selamat pagi Sifu. So hari ini saya rasa sangat gembira, sangat energetik. Rasa dunia ni sangat istimewa. Sebab apa? Sebab I baru-baru saja, okay, berapa hari lepas Jumaat tu, okay, I bertolak daripada Kuantan pergi ke utara. Untuk apa? Untuk nak join kita punya 5cc celebration. Oleh itu, okay, I memang rasa nak terima kasih kepada organizer Kak Lela, okay, yang telah menganjurkan itu 5cc yang begitu berjaya. Kalau tanpa semua master 5cc, tak ada ni penganjur semua ni, tak ada Kak Lela, okay, so kita tak ada 5cc celebration. So memang I bersyukur sebab I ada downline yang join 5cc celebration, dan I percaya akan datang, okay, akan ada ramai lagi downline yang akan join 5cc celebration dekat utara. So selain tu, okay, I nak sharing satu benda, iaitu okay, apa yang I dapat lah dalam trip ini. Sebab dalam trip ini I bukan saja dapat join 5cc celebration, I dapat jumpa dengan downline I yang ramai dekat Penang, yang I memang sudah lama tak jumpa dengan mereka, sebab memang rindu lah sebab sudah lama tak datang utara. So apabila I jumpa balik mereka, I dapat lebih banyaklah kita berborak-borak, so boleh dapat tahu mereka dengan lebih mendalami. Kenal mereka dengan lebih mendalami, dan hubungan kita lagi
kuat. Hello. Iaitu boleh dengar? Sangkut. Okey, teruskan. Sangkut. Hmm. Oh, okay. Sebab I kejap lagi sudah mau pergi itu jambatan Penang. Okay. So I apa? Kita parking tepi dulu supaya itu line kekal sikit. Okay. So tadi apa yang I cakap tu, I dapat dalam trip ini, I dapat faham sesuatu, I dapat nampak sesuatu jugalah. Sebab itu kita punya, apa yang I cakap, big why kita memang sangat penting dalam ini kita punya bisnes. Sebab bisnes kita ini bukan 100 meter tau kita lari. Kita ni maraton tau. Okay. So kita tak boleh macam itu 100 meter kita pick up tiba-tiba sudah hilang. Tiba-tiba you sudah tak nampak orang ni. Sebab apa? Sebab orang yang dia pick up tak semestinya dia boleh tahan lama. Okay. Kalau kita boleh pick up selama-lamanya lagi best. So macam mana kita boleh kekalkan dalam bisnes ni? Apa yang I nampak itu big why kita sangat penting. Ramai orang dia tak ada big why, oleh itu dia senang saja dipengaruhi dengan banyak sangat cabaran. Okay, so memang bisnes kita ada cabaran. So apabila ada cabaran datang, dia senang saja dia mengalah. Senang saja dia akan give up, akan putus asa. Oleh itu, ini adalah salah satu yang I dapat tengok. Sebab I sudah walaupun I macam orang baru lagi, sebenarnya pun sudah ada 2 tahun lebih. So daripada dalam 2 tahun lebih ni, I pun ada ramai sangat downline yang masuk keluar. Ini memang biasa. Ini adalah bisnes orang masuk keluar biasa. Sebab orang masuk, orang keluar, yang penting kita kekal. Macam mana kita kekal, iaitu big why kita. Oleh itu, hari itu I dapat jumpa dengan satu dekat utara sini. I dapat jumpa dengan satu cafe punya bos. Okay. So apabila I pergi kedai dia, minum kopi saja dengan downline I. Sebab kita ada bawa itu botol aloe vera gel kita dekat utara sinilah. Lepas habis 5cc celebration, kita pun pergi minum kopi lah. So apabila kita itu bos nampak kita, dia cakap, you ada niaga ni ke, Forever Living? Dia cakap, wih, I pun hairan apa sah dia tahu tau. Dan dia cakap apa tau? Dia cakap, I pun ada guna produk ni mah. I pun cakap, best lah. So dia cakap, I sudah guna lebih daripada 30 tahun tau. Memang sudah sangat lama. Patutlah muka dia nampak muda. Memang muda sangat. I nampak muka dia macam tak jauh beza sangat lah. Memang nampak dia usia dia lebih tinggi daripada kita. Tapi bukan nampak gap yang sangat besar. So sebab pakaian dia pun sangat in juga, sebab dia ada sikit macam itu artis isu dia mak. Artis, dia ada ini artis punya stand-nya. So dia pakaian dia pun sangat fashion. So tak nampak jauh beza. Yang penting tu I nampak dia sudah pakai produk lebih daripada 30 tahun. Oleh itu I nampak dia memang produk kita best lah. Yang I lagi shock lagi terkejut adalah apa? Apabila dia bagi tahu dia pun jugalah manager. Wah, manager, dia cakap, 2 bulan sudah manager, dia cakap. Dan 30 tahun lepas, 2 bulan pun sudah manager. Wah, dia pun ada buat bisnes ni. Masalahnya, dia apa? Hari ini dia tak ada dalam Forever dah. Dia ada hanya pengguna saja. Dia tak ada buat bisnes ni. So ini yang apa yang I rasa sangat rugi. Apabila dia tak ada dalam bisnes. Tapi I pun tanya dia lah, apa sah you hebat dah you 2 bulan jadi manager. Sebab I pun adalah 2 bulan jadi manager. I punya downline pun adalah. Tapi dalam zaman ini, zaman 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, I fikir memang bukan senang pun. Jadi 2 bulan jadi manager. So dia pun I cakap, apa sah you berhenti bisnes ni? So dia pun bagi tahu dia cakap, dulu memang masa tu zaman dia lah, dia ada sebut sikit nama leader yang sangat hebat masa zaman tu. Even top 1 yang masa tu hari ni you pun sudah tak nampak dah.
top one yang yang zaman tu mereka pun sudah pergi syarikat lain. Sebab apa? Dia cakap masa tu Forever ada sikit perubahan. So dia cakap sebab ini, so ramai mereka semua dia sudah pergi daripada bisnes ni. Mereka sudah pergi bisnes lain, mereka pergi syarikat lain lah. Mereka pergi buat syarikat lain. Mereka rasa itu adalah satu laut yang baru, laut apa. So itulah kenapa I rasa mereka rugi. So mereka apa yang I nampak daripada sebab I selalu ada tanya Sifu. Mereka memang sudah mati lemas lah dalam laut lah. Okay, masih struggle lah. Mereka masih lagi berenang dah sampai hari ini masih berenang. Tak macam Sifu hari ini sudah naik tebing. Sudah boleh enjoy life. Okay, boleh travel around the world. Setiap bulan pun boleh pergi melancong. Okay, so mereka masih berenang lagi. I nampak yang sudah pergi tempat lain punya leader yang besar pun mereka masih berenang lagi. So apa yang I nampak dalam cerita ini, kisah ini I nampak iaitu sebab I selalu ada tanya Sifu. Sifu pun ada bagi tahu sikit sejarah Forever Living yang dulu sampai sekarang. So I tahu ramai ada masa ada sikit contoh ada perubahan. Masa tu ada orang pilih dia kekal dalam perniagaan ni. Tapi ada juga orang yang pergi daripada bisnes ni. So hari ini I nak bagi tahu semua, kita mesti ada cabaran. Setiap era kita mesti ada cabaran. Termasuk sekarang kita ada cabaran. Ada yang cakap ada Shopee, Lazada punya cabaran ini. So ada orang dia pilih dia meninggal bisnes ni sebab ada masalah Shopee, Lazada ini. Tapi I ada pilihan. I pilih I nak kekal sebab I yakin setia dengan syarikat. I percaya kepada syarikat akan settle. Masa sama dengan masa dulu yang 30 tahun lepas, dalam era tu ada juga cabaran dia juga masa itu. So masa itu sebab ada cabaran dia itu, ada orang yang pilih dia meninggal syarikat. Ada orang yang pilih dia kekal sampai hari ini. Sampai hari ini punya leader, I pun tahu sikit nama lah mereka yang memang mungkin lagi lama daripada Sifu. Walaupun mereka hari ini mungkin bukan bukan jadi top one dalam Malaysia, tapi mereka pun ada satu kejayaan yang sangat tinggi dalam bisnes ni. So mereka pun memang sudah naik tebing. Mereka pun sudah naik tebing termasuk Sifu punya upline pun sudah naik tebing mas. Sekarang tak buat pun dia pun boleh enjoy income yang begitu bagus dan life yang begitu bagus. Oleh itu, kita kena ada pegang lah. I rasa kita kena pegang nilai yang pertama kita ada dalam 9333 iaitu yakin dan setia. Yakin dan setia. So memang I akan yakin dan setia dalam bisnes ini sebab apabila daripada hari yang pertama saya join bisnes ini, I sudah tahu bisnes ini I akan buat selama-lamanya. I terus meninggalkan itu pekerjaan I yang sebelum ni. I terus fully fokus Forever Living sebab I tahu ini adalah bisnes yang kejayaan yang last. Saya akan pegang sampai I mati. Ini memang yang apa dalam I punya hati. Oleh itu, walaupun apa saja cabaran, apa saja halangan depan saya tidak akan berhenti. Sebab memang setiap halangan, setiap cabaran mesti ada solusi dia. Kita mesti kena fikir macam tu. Kita mesti kena jadi orang yang selesaikan masalah. Dan last, I nak recommend lah kawan-kawan yang kalau hari ini masih ada sikit sihir emosi lagi, kita boleh pergi baca buku. Buku yang memang kita baca buku yang bagus lah. Jangan baca buku yang bukan. So salah satu buku yang I memang sangat suka daripada dulu sampai hari ini ialah The Secret. So walaupun ini buku bukan yang I pertama hari I pernah baca tapi I baca semula. Ini adalah satu buku yang kita boleh baca semula. So apabila I baca semula, I dapat dia dapat mengingatkan kita. Kita sudah mungkin sudah lari tau. Kita punya fokus
kita sudah mula mungkin fokus benda yang kita tidak mau, benda yang kita tak ada. Dulu mungkin kita sangat kuat sebab apa kita fokus benda yang kita nak. Tapi apabila you sudah ada benda yang you nak, kadang-kadang you takut tau, you takut hilang benda yang you nak. So apabila you takut you hilang benda yang you nak, maksudnya apa? Fokus you sudah lari ke terbalik lagi. You sudah fokus benda yang you tak mau. You benda yang you tak ada. You sudah fokus benda yang bukan betul. Oleh itu kita akan dapat result itulah. Law of attraction. So memang daripada ini saja bukan saja law of attraction, kita dapat apa tau? Dapat ubahkan kita punya perasaan. Jadi perasaan kita lagi happy, perasaan kita rasa lagi istimewa, dan kita punya fokus kita betulkan balik, dan semua ni emosi kita akan jadi apa? Jadi jadi emosi yang lebih baik lagi. So sebab apabila kita punya fikiran kita, fokus kita sudah betul, kita punya perasaan itu akan betul. Yang perasaan itu yang sangat penting sebab perasaan itu adalah yang benda yang menentukan kita punya energi setiap hari. So apabila kita ada satu energi yang sangat bagus, kita mesti akan ada tindakan yang lebih baik. Apabila kita ada tindakan yang lebih baik, kita pasti akan ada result yang lebih baik yang memang akan menarik lagi banyak lagi rezeki yang kita nak dalam kehidupan kita. So oleh itu dari hari ini kita kalau you ada rasa ada you sudah kena itu kuasa sihir emosi, bagi melakukan segala benda yang you boleh lakukan untuk keluarkan daripada sihir emosi ini. Bagi tengok, baca buku yang you yang boleh ubahkan emosi anda, bagi tengoklah video yang boleh ubahkan emosi anda, bagi tengoklah Sifu punya coaching pun boleh, bagi dengarlah lagu yang best yang boleh ubahkan emosi anda, bagi buat segala benda yang boleh buatkan anda gembira. Sebab dekat Forever kita paling penting apa? Profitable, duplicable, simple dan paling penting iaitu have fun. Okay, kalau you tak ada fun dalam bisnes ni, kita bukan buat Forever. Itulah apa yang saya nak sampaikan hari ini, dan terima kasih kepada semua yang berada dekat bisnes ni dengan kita rakan-rakan yang memang kekal sampai hari ini. Kita sama-sama kita berilah semangat, inspirasi, saling bagilah inspirasi. Pasti kita akan naik tebing nanti. Okey, jumpakan anda semua dekat tebing nanti. Okey, bye-bye. Okay, thank you. Wah. So hari ini wah, kita dapat satu talk. Ini macam quarter kickstart loh. Wah, Kok Sun ajar banyak tentang apa? Law of attraction. Fikir positif. Okay, thank you very much. Okay, dan kita sama-sama doakan Kok Sun masih dekat Penang terus sponsor ramai lagi kita kasih letupkan ini utara. Okay, so seterusnya kita nak jemput Afika Muhaimin. Afika Muhaimin ada? Ada. Okay. Hai, pagi Sifu. Pagi. Pagi semua dan Assalamualaikum. So, Fika daripada Kota Baru, Kelantan. So, 3 kesyukuran untuk Fika pada hari ini. Alhamdulillah masih bernafas, masih diberi peluang untuk mencari prospek yang sama-sama nak ubah nasib dan juga nak kesihatan lah. Okay. So Fika tengok pun kebanyakan sekarang Sifu ramai yang orang kata mati dalam keadaan yang muda. So Fika rasa takut sebab Fika pun rasa macam ada inisiatif untuk orang kata nak jaga pemakanan lah dan juga nak kurus lah. Macam mana leader lah Kuantan sebab minggu lepas Fika syukur juga Fika boleh pergi celebration PCC yang achieve bulan lepas, bulan Januari. So Fika tengok leader-leader Kuantan semuanya kurus-kurus dan semuanya cantik-cantik lawa-lawa gitu. So Fika rasa nak macam tu juga. Duit banyak tapi kesihatan tu kena jagalah. Betul tak? So Fika syukur Sifu walaupun Fika pergi seorang dalam celebration hari Jumaat minggu lepas kat Rinai, hotel pun sangat-sangat best dengan leader hebat. So orang kata
buat Fika rasa nak suruh downline pun sama-sama join dengan Fika sekali lah untuk bulan depan. So doa orang kata tak mustahil sebab orang kata ada lagi 8 hari masa. So nothing impossible. Buat orang kata sehabis baik. Rezeki tu akan ada apabila kita betul-betul usaha. Lepas tu Fika nak bagi tahu, Fika syukur juga semalam Fika bantu Fika punya downline Sifu untuk capai 5cc lah. Sebab dia bulan ni juga dia masuk VIP. Dan juga Fika suruh dia terus buat 3cc lagi lah untuk capai dia punya 5cc lah. First 5cc. Sebab Fika bagi tahu dia kalau buat 5cc tambah 3cc lagi dia akan dapat rebate daripada company HQ. Jadi rugilah kalau dia tak buat 3cc lagi. Sebab tambah pula macam Sifu bagi tahu bulan 3 naik harga. So kita kena take advantage lah dengan apa yang HQ dah bagi tahu. So orang kata Fika nak semua orang doakan Fika boleh berjaya dalam forever sama macam Sifu naik terbang. Siapa tak nak kan naik terbang. Orang kata sekarang memang penat, memang susah, memang tercabaran. Tapi kita orang kata jangan fikir banyak lah. Kalau kita fikir banyak tu maybe sebab kita duduk bersendirian. Betul tak Sifu? Kita duduk satu orang. Kalau kita ada masalah kita kena cari upline lah. Kalau kita tak boleh cari upline yang kita cari yang upline lah. Yang siapa yang boleh bantu kita untuk tarik naik tebing lah. So doakan Fika biar capai semua insentif dalam forever dan juga Fika nak bantu ramai lagi downline Fika untuk capai semua insentif dalam forever. Sebab kita kena percaya kita berjaya bukan seorang diri, kita kena berjaya dengan semua orang, dengan kita punya team. Baru best. Betul tak Sifu? So itu saja Sifu. Alhamdulillah. Thank you. Okay, thank you. So kita ucapkan tahniah kepada Afika, salah seorang achiever dekat majlis selesai celebration, dan syabas dan terus maju lagi. Kita sama-sama doakan. So seterusnya, yes, kita nak jemput Kak Hasia. Yes, Kak Hasia ada? Ya, ada. Okay. Assalamualaikum. Pagi Sifu. Pagi. Line tak berapa clear, saya tak boleh buka video. Selamat pagi. Syukur Alhamdulillah. Agak ada 3 kesyukuran. Alhamdulillah diberi kesihatan yang sihat. Walaupun perjalanan jauh semalam, akak ada satu nak share lah. Ni pengalaman akak. Akak pergi ke Seremban hari Sabtu hari itu melawat kakak ipar meninggal. Tapi akak bawa botol kosong aja ABG untuk akak minum sendiri. Akak tahu air biasa je lah. Diorang banyak tanyalah botol apa tu. Angkanya Negeri Sembilan tu kecil aja. Tapi ramai yang tak tahu lagi botol kuning. Tak nampak lagi botol kuning. Jadi akak pun nak cerita banyak pun tak berapa sedap kan sebab majlis kematian kan. Jadi akak dapat jugalah share sikit-sikit dekat belakang sama anak-anak saudara. Perkenalkan aloe vera. Diorang memang banyak tak kenal botol aloe vera. Tu cakap berapa ramai berapa ribu penduduk Negeri Sembilan boleh tak kenal botol aloe vera. Padahal dekat Negeri Sembilan tu, Seremban tu dah ada CBM. Ramai jugalah leader-leader yang dekat Negeri Sembilan tu yang kita tahu. Tapi ada lagi yang tak tahu, yang tak kenal, tak jumpa lagi botol aloe vera. Jadi akak perkenalkan, Alhamdulillah ada yang terbuka hati. Hari Sabtu ni akak pergi lagi ke Negeri Sembilan, Senawang. Jumpa yang mana yang nak tahu lebih lanjut lagi aloe vera. Alhamdulillah lah, mungkin itu rezeki akak dibukakan. Minta didoakan semuanya, mudah-mudahan kita sama-sama berjaya buka lagi dekat di Negeri Sembilan. Itu je lah akak dapat share. Sebab apa yang kematian ni pun ada minum aloe vera. Akak ada syorkan kakak ipar arwah ni minum aloe vera sebab dia ada stage buah pinggang. Dah stage 4. Tapi akak kata minum saja. Dia ada jumpa pergi ke Kuantan, pergi buat perubatan dekat Prof. Aziz.
Dia cerita, anak dia cerita, habis saya pun bukalah, akak pun buka cerita. Kita pun pernah belajar dengan Profesor Aziz gitu. Habis akak bukalah yang akak dah kelas dengan Profesor Aziz yang ada gambar-gambar kelas kan. Dia kata, oh betul lah ini Profesor Aziz, kita orang bawa mak ke sana berubat ke pakar hospital dialisis Force, kata dia. Cakap, Acik belajar bukan sebarang orang, cakap itu. Sekarang selama ni diorang tak nampak akak ni siapa. Bila kita terangkan diorang tak nampak. Sebab apa? Kita tunjuk pun diorang tak percaya tau. Sebab dia tengok umur akak macam gini kan. Akak pun bukan pelajaran tinggi kan. Anak-anak saudara semua you punya orang. Jadi dia tak yakin tau. Dia tak yakin dengan akak. Jadi akak buka akak punya kelas-kelas tu dengan Sifu, dengan Dr. Diba apa semua kan. Oh dia kata forever semua banyak doktor. Memang banyak doktor. Forever semua banyak-banyak leader-leader doktor macam itu. CPM semua banyak kan doktor. Diorang bagi pengalaman, diorang bagi kelas-kelas pun diorang masuk bagi kita punya produk-produk, keterangan produk-produk semua doktor-doktor macam itu. Dia cakap jangan pandang Acik ni sebelah mata macam itu. Walaupun Acik umur dah macam ini tapi Acik masih bagi nak belajar. Walaupun tak tahu cakap bahasa Inggeris tapi lama-lama kita akan dengar kita akan faham. Macam itu. Jadi akak pun sekolah lah anak-anak saudara yang yuyu tu kan. Alhamdulillah akak cakap sekarang abang saya yang kematian isteri tu dia ada prostat. Semalam akak nak balik pun tengok abang tu macam tak larat nak jalan apa semua kan. Cakap tak apa, nanti hari Sabtu Acik balik, Acik bawa produk, abang mesti minum. Macam itu. Kena minum. Sebab suami akak pun dulu prostat juga, puasa juga. Alhamdulillah sekarang dah bebas daripada penyakit tu, dah doktor pun dah tak bagi ubat lagi sebab dah sihat. Tapi produk Forever mana-mana akak pergi akak bawa Pomostin, pollen, RTC tu memang mana-mana akak pergi akak bawa. Itulah senjata kesihatan kita kan. Walaupun kita pergi bersukaria ke, pergi menziarah ke apa, yang itu penting kita bawa. Itu jelas Sifu. Doakan, akak pun sama-sama doakan yang dalam ni semuanya berjaya dan akak pun minta semuanya berdoa kita sama-sama berjaya dan apa yang akak rancangkan pada hari Sabtu ni semuanya akan berjalan dengan lancar dan terbuka pintu-pintu hati orang Negeri Sembilan. Itu jelas Sifu. Dan doakan akak, kesihatan akak sihat. Akak akan pergi 11 bulan 3 ni ke dinner untuk sama-sama dengan Sifu dan leader-leader yang hebat-hebat. Walaupun akak belum hebat tapi akan nak tengok orang yang hebat-hebat naik ke pentas. InsyaAllah satu hari akak pun naik ke pentas juga. Itu jelas Sifu. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, thank you. Yeah. So kita sama-sama doakan. So Kak Asia sudah pergi nak buka pasaran dekat Negeri Sembilan. So kita doakan berjaya dan jumpa anda dekat annual dinner nanti, okay? So seterusnya, okay, kita nak jemput Ustaz Usama. Masya Allah. Assalamualaikum dan pagi semua. Masya Allah. Pagi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesyukuran saya yang paling besar pagi ni dapat tengok muka Sifu. Rindu Sifu, rindu. Masya Allah, Allahu Akbar. Salah seorang orang yang mana dah berjaya naik ke tebing. Masya Allah. Jadi saya pun insya Allah nak naik ke tebing ni, naik tebing biar tinggi-tinggi supaya tak terjatuh lagi dalam laut, insya Allah. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah dan syukur sangat-sangat berada dalam circle yang sangat-sangat positif, yang sangat-sangat membangun jiwa, perasaan. Memang kita semua ni ialah manusia yang memang perlukan tazkirah. Dan kita jadilah orang yang mana suka dengar kebaikan dan suka cari kebaikan dan suka menyebarkan kebaikan.
Walaupun kebaikan tu datang daripada siapa pun. Datang daripada siapa pun, janji apa yang diberitahu itu adalah perkara baik, so kita terima. Kan? Orang macam Nabi SAW sendiri diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk duduk bersama dengan sahabat baginda. Sedangkan Rasulullah adalah Nabi dan sahabat adalah umat yang biasa, manusia yang biasa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh Nabi SAW duduk bersama dengan sahabat. So kita jangan sekali-kali kita merasakan saya dah cukup. Saya dah tak perlu lagi. Perkataan tak perlu lagi itulah yang membunuh kita sebenarnya. Perasaan rasa cukup. Rasa cukup dengan ilmu, rasa cukup dengan ni. Jadi bagi saya, masuk dalam tempat yakin ni adalah untuk diri saya yang saya sangat berhajat. Pagi ni saya dengar daripada Sifu, subhanallah, sangat membina jiwa saya. Terima kasih sangat-sangat Sifu. Terima kasih sangat-sangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan apa yang saya nak kongsikan sedikit pagi ni ialah berkenaan dengan, sebenarnya apa yang saya cakap ni untuk diri saya lah, untuk diri saya dan kita semua. Berkenaan dengan muhasabah diri. Saya masih ingat lagi Sifu guru saya, dia cakap, kamu nak maju dalam apa sekalipun, kamu kena muhasabah diri kamu, dan dalam muhasabah ni kena ada 3 perkara. Pertama sekali, bila kamu muhasabah, kamu akan dapati ada kebaikan yang kamu buat. Mungkin tahun 2022 kita berjaya dapat orang kata apa, orang baru, dapat VIP. Maka kita kena syukur dengan perkara tersebut. Syukur, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah yang kau telah bukakan rezeki kepada aku. So bila kita syukur, maka Allah Ta'ala akan tambah lagi. Bila kita syukur, akan ditambah lagi nikmat kepada kita. Yang Allah Ta'ala tak suka, kita selalu menyalahkan Allah. Itu yang Allah Ta'ala tak suka. Kita syukur dengan pencapaian yang kita dapat. Dan yang kedua, bila kita muhasabah, kita akan dapati pasti banyak kekurangan. Yang kebaikan pun ada. Kita syukuri kebaikan, syukuri peningkatan yang kita telah capai. Dan dalam masa yang sama pasti kita akan lihat kekurangan kita. Ada malasnya, ada kekurangan kita duduk tidur je kat rumah, asyik duduk berenang dalam laut, tak timbul-timbul. So, bila kita lihat ada kekurangan, maka pertama sekali kita kena menyesali kekurangan tersebut. Ya Allah, aku ada buat macam ni. Kalau boleh kita senaraikan apa kekurangan yang kita telah buat. Apa kelemahan yang kita telah buat. Kita senaraikan. Masalah kita hari ni, kita tak sedar yang kita buat salah. Sebab apa? Kita tak cek diri kita. Kita tak cek diri kita. Saya cakap ni saya. Saya cakap dengan atas diri saya. Masalah ni kita hari ni, kita cek diri kita menyebabkan kita tak sedar yang kita buat salah. Bila kita tak sedar kita buat salah, maka tak ada penyesalan timbul dalam diri kita. Kita tak rasa menyesal. Bila tak rasa menyesal, maka kita akan terus tenggelam dalam laut. Sedar-sedar mati dah, macam Sifu kata tadi. Kita akan menyusahkan orang. Kita tak bagi manfaat pada orang. Dan kita akan menyusahkan orang lagi. Terpaksa orang masuk tenggelam dalam laut nak ambil jenazah kita pula. Sebab apa? Sebab kita kurang menyelidiki diri kita. So bila kita selidik diri kita ada kesalahan, kita kena menyesal. Dan yang ketiga, bila kita dah menyesal, taubat tak nak buat lagi, so kita buat tindakan, buat planning. Buat planning baru. Kita punya blueprint betul-betul, kita punya goal setting betul-betul. Saya tak akan ulang lagi kesilapan saya dan saya akan buat tindakan baru. Ini yang Allah Ta'ala tuntut daripada kita. Allah pencipta kita tuntut daripada kita. Allah Ta'ala beritahu, فَإِذَا عَزَمْتَ. Azamta ni, kata mufassirin, iaitu bertindak. Bukan azam niat je tapi tidur kat rumah. Saya niat saya nak dapat CBM. Tapi saya malulah nak pergi jumpa dengan orang. Saya niat saya nak dapat CBM. Tapi saya seganlah nak cerita kat orang. Saya niat saya nak dapat CBM. Alah, malaslah nanti orang reject.
Belum buat lagi kau dah cakap kau reject. Saya cakap pada diri saya ni Sifu. Saya cakap pada diri saya. Saya tuju kepada diri saya. Sebab ini penyakit yang sedang ada dalam diri saya. Biawak ni, saya nak sembelih dia cukup-cukup. Sembelih semua biawak-biawak ni. Kita semua kena sembelih biawak-biawak hidup. Sebenarnya halangan bukan daripada orang lain. Halangan adalah daripada biawak yang ada dalam hati kita. Yang makhluk yang ada dalam hati kita ni. Yang ni yang ada dalam kita ni, kita kena sembelih betul-betul. So, azamta tadi, azamta ni maknanya bertindak. Apabila kamu bertindak, fatawakkal ala Allah. Barulah kamu tawakal pada Allah. Ni kamu buat tak lagi, kamu dah tawakal dulu. Serah pada Allah Ta'ala lah. Kamu usahanya tidak. Jadi sebab tu, sahabat-sahabat, dan saya cakap pada diri saya, so ini 3 perkara. Satu, kita syukur dengan apa yang ada. Alhamdulillah. Tahun lepas dapat capai ni, Alhamdulillah. Yang kedua, kita bertaubat di atas kesilapan kita. Menyesali kesilapan kita. Banyak salah. Dan yang ketiga, kita azam buat planning betul-betul dan bertindak. Langkahkan kaki kita. Putuskan semua rantai-rantai yang mengikat hati kita, mengikat perasaan kita, perasaan takut gagal, takut orang reject, apa semua. Memang kalau kamu takut, tak nak bertindak sebab takut gagal, memang kau akan gagal. Tapi kalau kamu bertindak, maka ada 2 kemungkinan dan Allah Subhanahu Wa Taala akan bertindak mengikut sangkaan dan tindakan hamba dia. So insya-Allah saya cakap untuk diri saya. Terima kasih Sifu, terima kasih semua. Semoga kita semua terus maju jaya dalam forever dan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita insya-Allah. Okay, thank you. So hari ini semua yang masuk Tepan Yaki untung kita dapat banyak ilmu pada Tepan Yaki hari ini. Dan of course kita sama-sama doakan Ustaz dia nak sumbang. Dia mesti ada niat dia nak sumbang 1 CBM. Dia sendiri mesti jadi CBM daripada 100 orang yang kita nak capai pada tahun ini. So kita sama-sama doakan Ustaz capai impian ini. Dan okey, kita tambah masa sikit. Yes, seterusnya kita jemput Asma. Yes. Buka suara tak dengar. Hello Sifu, morning. Pagi. Pagi. Sihat Sifu? Yes. Okey, Alhamdulillah dapat juga sharing pagi ni. Okey, so saya nak share lah 3 kesyukuran daripada saya. So yang pertama sekali, bila saya faham definisi orang yang berjaya tu sebenarnya adalah bila kita bangun pagi-pagi, kita rasa bersyukur, itu adalah kita happy, itu maksudnya sebenarnya kita dah berjaya. Sebab Allah dah bagi kita nikmat 1 hari lagi. Berjaya tu bukan maksud kita tengok apa yang belum kita miliki, apa yang belum kita dapat, apa yang belum kita capai, bukan. Tapi tengok apa nikmat yang ada ni, mata yang sihat. Kalau jual ni 2 juta pun kita tak nak jual. Dengan keupayaan kita ada ni, saya pun sentiasa ingatkan diri saya supaya sentiasa bersyukur, dan hari tu insya-Allah akan jadi hari yang happy dan hari yang berjaya untuk kita. Yang kedua, saya nak bersyukur juga sebab walaupun orang kata keadaan ekonomi macam gini, tapi bersyukur sangat sebab Allah masih lagi cukupkan rezeki kita. Masih lagi kita boleh bayar itu, bayar ini. Ada orang fikir bayar itu, bayar ini duit kurang. Tapi kita kena bersyukur, alhamdulillah mampu bayar, mampu beli tu, mampu makan, mampu masih lagi alhamdulillah syukur. Kan? Kalau kita tengok orang atas kita, kita akan rasa banyak kekurangan. Kalau kita sentiasa tengok orang yang bawah kita nescaya kita akan lebih bersyukur. Jadi sepanjang saya dekat Forever ni memang saya daripada AS Team, saya join selepas Cikgu Ayu join lah. Saya join lepas Cikgu Ayu berjaya dapat F2D level 1 masa tu. Kira awal-awal Cikgu Ayu join tu, saya dah mula join Cikgu Ayu. Jadi apa yang saya nampak
selepas Cikgu Ayu join pun ramai lagi yang join selepas saya. Untuk pengetahuan kawan-kawan semua kat dalam ni, saya join mungkin tahun ni dah tahun ke-8, nak masuk tahun ke-9. Tapi orang yang baru-baru join pun selepas saya memang dah ramai yang berjaya, dah ramai dah jadi MDM, semua join selepas saya. Tapi saya rasa bersyukur sebab saya masih boleh lagi dengan Rezeki Forever ni, masih boleh lagi duduk rumah, dapat income yang tak sama macam saya sebelum berhenti kerja dulu. Dan income kita boleh makin bertambah bila kita bina 5 sisi, bila kita bina dengan 3S dekat Forever ni, network kita pun makin bertambah dan memang berbaloi-baloi. Kalau kata kita nak tengok macam MDM yang lain-lain sekarang, saya pun lahir sebelum diorang dan saya sangat bersyukur dan saya sangat suka tengok memang diorang pun dah berjaya walaupun diorang baru-baru join dan saya lama. Tapi saya tak rasa nak give up. Walaupun saya belum dapat capai sebelum-sebelum ni, tapi saya belum lagi nak give up. Saya sentiasa tengok diri saya dan adakah saya sendiri yang improve. Adakah saya sendiri setiap tahun ada improve tak, ada buat silap tak. Jadi saya kena baiki dan macam Sifu kata, kita kena gali lagi dalam-dalam. Jadi selama 8 tahun nak masuk 9 tahun ni memang saya tak ada tengok bisnes lain pun. Sebab bisnes lain tak boleh dapat macam apa yang saya dapat kat Forever, alhamdulillah. So yang ketiga, saya punya kesyukuran baru ni semalam minggu lepas, dari Jumaat sampai Ahad, kami di AS Team dapat buat manager retreat. So dapat berkongsi pengalaman, ilmu, dan kita semua dapat kumpul sama-sama, kita dapat share energy dengan orang-orang dengan orang-orang yang sama-sama, dengan tim kita yang sama-sama nak berjaya dekat sini. Dan seronok bila kita dapat angkat dan saling tarik kawan-kawan dan diorang pun tarik saya untuk kita sama-sama berjaya. Dan kita pun mesti bila kita nak berjaya, kita nak kawan-kawan kita yang sedang berenang, berada Sifu kan, dah berenang nak pergi ke tebing ni, kita nak bila kita sampai tebing, diorang pun ada. Itu lebih seronok. So kita teruskan, insyaAllah kita teruskan sama-sama, tarik kawan-kawan kita. Kalau rasa macam dia dah lama tak nampak dia dekat grup, dia dah senyap, kita boleh tanya khabar dia dulu kan, tanya dulu sihat ke apa. So bawa sama-sama sebab kita nak naik tebing sama-sama, tu yang lebih manis. Kemudian kalau last daripada saya, kalau kita rasa macam susah sangat nak bersyukur kan, kita ingatlah doa Nabi Sulaiman pada ayat surah An-Naml ayat 19. Nabi Sulaiman sama dengan nama Sifu ni. Okay, so Nabi Sulaiman dia doa pada waktu kisah dia dengar semut dekat lembah semut tu, untuk apa? Untuk selamatkan diri. Nabi Sulaiman dengar dan Nabi Sulaiman doa, ya Allah, ilhamkan kami untuk jadi orang yang sentiasa bersyukur. Jadi kalau kita susah sangat, macam rasa macam serabut sangat ke apa, so kita mulakan diri dengan cari apa-apa sekecil-kecilnya, apa-apalah yang kita ada, sentiasa tengok apa kita ada untuk kita sentiasa bersyukur. Dan kita teruskan lagi perjuangan kat platform ni, gali dalam-dalam, gali betul-betul, guna lagi apa lagi tool yang belum guna. Sejujurnya daripada dulu sampai sekarang saya kat Forever ni banyak lagi saya belum buat, belum habis lagi. So siapa yang rasa macam nak quit tu, saya ni ambil masa lama juga nak capai insentif ni. So jangan give up lah. Kita pun tengok ada Sifu yang lain pun memang dah lama. InsyaAllah kita sama-sama mesti naik ke tebing. Tapi pastikan kita semua sama-sama insyaAllah. Itu saja Sifu dari saya. Okay, thank you. Wow. So Sifu sudah nampak tebing di belakang itu visual background kena sama-sama naik tebing itu sangat penting, okay?
Okey, sama suara Cikgu Ayu. Ya, itu photostat. Ini kilang yang sangat kualiti tinggi. Okey, so kita jemput seorang lagi, Kak Zah. Kak Zah ada? Kak Zah ada tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada, okey, so tak apa. Kita hari ini kita sampai sini saja. Najia kita simpan host pagi teppanyaki hari Rabu. Okey dah Najia. MDN Najia. Ada. Cipu, okey. Okey okey. So kita tunggu kita tunggu lagi banyak masa kita bagi kita main MDM Najia untuk sharing. Okey, so kita bagi anda yang tak sempat sharing, jangan kecewa, jangan putus asa. Yang penting mesti masuk awal. Kita ada host yang hebat pada hari Rabu ini. Cepat masuk, angkat tangan pasti you ada rezeki untuk buat sharing nanti. Okey, so hari ini kita sampai sini saja. Sipu harap semua dapat inspirasi dari teppanyaki pada pagi ini dan kita sama-sama berjuang untuk finish strong bulan Februari ini. Okey. So kita sama-sama nyanyikan lagu slogan kita untuk tamatkan teppanyaki pada pagi ini. So are you ready? Yes? Yes. Go go go. Millionaire. Go go go. Millionaire. Yes, no limit. Go go go. Millionaire. Yes, no limit. Go go go. Millionaire. Yes, no limit. Go go go. Millionaire. Okay, thank you semua. Bye bye.